Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Masmira Aidika binti Merais. Nama saya Muhammad Syafiq bin Zaini. Saya Siti Dayang Nurul Nazirah binti Madinin. Nama saya Nurdiana binti Latiri. Nama saya Nurul Ayuni binti Dulin. Saya Elijah Bartolman. Kami akan membincangkan soalan 1 iaitu konsep dan ciri-ciri kebangkitan Islam menurut pandangan sarjana. Kami akan membincangkan soalan ini dengan merujuk kepada kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Kita beralih kepada pengenalan di mana Islam telah masuk ke kawasan Asia Tenggara melalui proses damai tanpa berlakunya pergolakan politik. Agama Islam dikatakan masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah dan juga asimilasi masyarakat Islam dari Arab, Persia dan juga India. Ini dapat dibuktikan dalam buku The Persian of Islam oleh Thomas W. Arnold, yang mana dalam buku ini mencatatkan kedatangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai. Kebangkitan Islam di Asia Tenggara berbeza dengan kebangkitan di kawasan Asia Selatan dan juga Timur Tengah yang lebih kepada bentuk pemaksaan. Kedatangan Islam di Asia Tenggara tidak berlaku dalam satu tempoh masa yang sama. Ianya melalui satu proses yang mengambil masa berabad lamanya, di mana situasi di Asia Tenggara ketika itu, di mana situasi politik dan juga sosial budayanya sangatlah berbeza. Lantaran itu banyak sarjana yang berpendapat bahawa kedatangan Islam dan penyebarannya di kawasan Asia Tenggara bermula sejak abad ke-7 Masihi lagi. Fenomena kebangkitan Islam dikaitkan dengan usaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam sekaligus untuk mengembalikan roh Islam kepada laluan yang asal. Dapat dilihat bahawa persoalan yang berkaitan tentang fenomena kebangkitan Islam ini telah menimbulkan banyak pandangan dan perspektif sebahagian besar para sejarawan dan para pemikir Islam. Antara pandangan dan perspektif para sejarawan dan pemikir Islam berkaitan konsep kebangkitan Islam ini dapat dilihat melalui pandangan Al-Maududi. Beliau mendefinisikan tajdid ataupun kebangkitan Islam sebagai perbuatan mensucikan ajaran Islam daripada sebarang aspek jahiliyah atau perkara yang bertentangan dengan hukum syarak. Sehubungan dengan itu, takrifan terhadap tajdid ini bukanlah merujuk kepada ajaran baharu, tetapi merujuk kepada usaha untuk mensucikan dan mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, Fazlur Rahman mendefinisikan peristiwa kebangkitan Islam sebagai sesuatu yang kompleks dan berbeza. Beliau menggambarkan fenomena tersebut dalam bentuk usaha kebangkitan dan menguatkan undang-undang tradisional Islam serta ajaran nilai-nilai Islam. Beliau percaya era moden telah membawa kepada perubahan mendadak, khususnya penyusupan budaya barat yang menyebabkan berlakunya modernisme di negara-negara Islam sekaligus membawa kepada pembaharuan keagamaan. Hal ini menyebabkan kemasukan idea-idea barat yang bertentangan dengan agama Islam. Oleh sebab itu, Fazlur Rahman telah membahagikan dialektik pembaharuan Islam kepada gerakan revivalism, premodernism, modernisme klasik dan neo-revivalism. Akhir sekali, Yusuf Al-Qaradawi pula mendefinisikan kebangkitan Islam ataupun tajdid kepada dua bentuk, iaitu bentuk fizikal dan maknawi. Tajdid fizikal adalah seperti tindakan dalam memperbaharui bangunan klasik seperti rumah ibadat, istana dan seangkatan dengannya. Sebaliknya, tajdid maknawi disifatkan berlaku pada agama. Pembaharuan yang berlaku dalam agama adalah meliputi pembaharuan dari segi kefahaman, tajdid fikri dan amal. Konsep dan pandangan sarjana barat dalam mengetengahkan perspektif dan pandangan mereka mengenai kebangkitan Islam dapat dilihat. Yang pertama ialah Muhammad Arkun, iaitu seorang pemikir aliran sekular yang sangat aktif dan terkenal dalam mengkritik unsur-unsur teologi dan keagamaan yang ada pada zaman beliau, termasuklah Islam, yang dapat dilihat dalam buku beliau yang bertajuk Islam to Reform or to Subvert, di mana beliau mengatakan bahawa kebangkitan agama Islam berlaku selepas daripada kebangkitan Barat di Eropah. Walhal perkara ini berlaku sebaliknya, di mana
kebangkitan Islam berlaku terlebih dahulu sebelum berlakunya zaman Enlightenment ataupun kebangkitan Barat di Eropah. Beliau turut mengatakan bahawa agama Islam ini bertujuan untuk menundukkan seseorang individu itu kepada amalan dan juga peraturan-peraturan yang mengekang seseorang itu daripada melakukan reformasi dan juga membentuk sebuah negara yang sekular. Pandangan Barat, sarjana Barat yang kedua ialah Max Weber, di mana dalam hal keagamaan beliau bersikap neutral ataupun tidak memihak kepada mana-mana agama yang benar ataupun yang salah, walaupun pada hakikatnya pembentukan agama ini adalah bertentangan dengan konsep rasionalisasi dalam usaha pembentukan sebuah negara sekular, iaitu di mana hal ini sama dengan pandangan yang diketengahkan oleh Muhammad Arkun tadi, di mana kedua-dua sarjana ini melihat agama sebagai ancaman kepada proses evolusi. Ciri kebangkitan Islam dari perspektif Islam. Yang pertama ialah mengembalikan semula ajaran Al-Quran. Chandra Muzaffar, beliau merupakan salah seorang sarjana Islam di Asia Tenggara. Beliau menyifatkan bahawa kebangkitan Islam itu merupakan satu perjalanan masa lalu yang gemilang sehingga ia mempengaruhi pemikiran orang Islam sehingga ke hari ini agar tidak ditindas oleh pihak tertentu. Ini dikatakan demikian kerana sejarah awal Islam itu membuktikan bahawa adalah penting untuk menggerakkan semula ajaran Al-Quran dan dakwah Rasulullah melalui gerakan tajdid. Seterusnya yang kedua ialah melaksanakan ijtihad Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad ini berkembang dari semasa ke semasa, di mana ia bertujuan untuk memberikan pembaharuan dan memantapkan hukum yang masih belum ditentukan. Ijtihad ini juga merupakan sumber hukum Islam yang ketiga selepas Al-Quran dan juga hadis. Namun hasil ijtihad itu tidak boleh melebihi ataupun bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran juga perlu dipatuhi agar dapat menjaga kesucian agama Islam itu sendiri. Malah para sarjana Islam melakukan pelbagai usaha untuk memastikan pelaksanaan ijtihad itu dapat memelihara dan juga menegakkan keadilan yang diperlukan dalam Islam. Ciri kebangkitan Islam yang terakhir ialah memantapkan kewibawaan dan keunikan pengamalan Al-Quran. Hal ini kerana Al-Quran adalah mukjizat agung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi panduan untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Oleh hal yang sedemikian, kitab suci keempat ini wajib diimani oleh umat Islam serta dijadikan sebagai panduan hidup. Pemantapan dan pengamalan Al-Quran amat penting dalam membawa kepada fenomena kebangkitan Islam yang dapat dilihat pada zaman lampau sehingga ke hari ini. Berhubung dengan perkara tersebut, tokoh ilmuwan Islam Fazlur Rahman telah menegaskan kepentingan penafsiran dan pemahaman Al-Quran yang mencukupi untuk mendapatkan penghayatan Al-Quran yang tepat. Hal ini kerana ajaran Islam adalah sangat penting dalam mendidik serta memimpin umat Islam untuk kembali ke jalan yang benar sebagaimana ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjadi sumber petunjuk untuk kehidupan umat Islam di dunia ini. Perkara ini sangat menepati pandangan sarjana tentang gambaran kebangkitan Islam seperti yang telah didefinisikan oleh Al-Maududi tentang tajdid, iaitu kebangkitan Islam yang merujuk kepada usaha untuk mensucikan dan mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Menurut perspektif Barat, mereka menganggap bahawa kebangkitan Islam ini adalah merupakan satu gerakan atau kebangkitan menentang kuasa Barat. Jadi, pakar Islam di Barat, iaitu atau lebih dikenali sebagai Orientalis, menganggap bahawa kebangkitan Islam ini adalah merupakan satu gerakan menentang penjajahan kuasa Barat dan sekaligus mengembalikan kesucian agama Islam.
Menurut John Lewis Esposito, merupakan seorang sarjana atau pengkaji terhadap fenomena kebangkitan Islam ini. Beliau berpendapat bahawa kebangkitan Islam adalah merupakan satu ancaman baru kepada pihak Barat selepas kejatuhan ancaman komunisme. Jadi seperti ancaman komunisme, kebangkitan Islam ini bukan saja merupakan gerakan dakwah atau gerakan yang hanya menyebar dan memperluaskan ajaran agama Islam semata-mata. Tetapi gerakan kebangkitan Islam ini adalah merupakan gerakan pengubah, iaitu gerakan untuk membebaskan diri dan juga negara daripada cekaman kuasa Barat. Selain itu, menurut Daniel Pipes juga berpendapat bahawa kebangkitan Islam adalah merupakan sebuah kekuatan ketenteraan yang didorong oleh kebencian terhadap pemikiran politik Barat. Ini boleh dilihat bahawa disebabkan oleh atau unsur kolonialisme yang berlaku terhadap beberapa negara Islam, sebagai contoh seperti berlakunya penjajahan oleh kuasa Barat di negara Timur Tengah dan juga di Asia Tenggara. Burma menerima kemasukan Islam selepas kedatangan pedagang Arab di Burma dan mereka mula tinggal di sekitar pantai Arakan. Burma memiliki beberapa etnik utama seperti Burma, Karen, Chin, Kachin, Shan dan juga Rohingya. Majoriti masyarakat Burma menganut agama Buddha dan agama ini mendominasikan kehidupan masyarakat Burma. Pendominasian ini secara perlahan menghapuskan kebudayaan umat Islam, terutamanya masyarakat minoriti Rohingya. Kebangkitan etnik Rohingya di Burma bermula apabila Arakan dimasukkan ke dalam Burma yang baru merdeka. Burma tidak memberikan autonomi kepada masyarakat Islam. Kebangkitan Islam di Burma bermula apabila terdapatnya beberapa pertubuhan yang ditubuhkan oleh etnik Rohingya sendiri bagi memperjuangkan aspirasi mereka. Pertubuhan yang berbentuk persatuan ataupun yang bergerak secara bersendirian bergabung sesama mereka secara formal dan tidak formal dilakukan lebih awal. Tapi pertubuhan ini lebih menonjol pada tahun 1950-an. Misalnya Barisan Islam Rohingya Arakan yang bersifat sederhana, persatuan yang lebih bersifat militan seperti Pertubuhan Perpaduan Rohingya dan juga beberapa pertubuhan kecil seperti Barisan Patriotik Rohingya, Tentera Pembebasan Rohingya, Parti Kebebasan Rakyat Arakan dan juga Harkate Jihadul Islam. Matlamat utama pertubuhan ini adalah untuk memperjuangkan kebangkitan masyarakat Rohingya menerusi pelbagai cara. Penentangan masyarakat Rohingya ini berlaku disebabkan kerajaan Burma sendiri gagal untuk memberikan autonomi ataupun layanan yang sepatutnya kepada masyarakat minoriti Rohingya ini. Saya akan membentangkan tentang kebangkitan Islam di selatan Thailand. Thailand merujuk kepada kawasan yang didiami oleh masyarakat yang beragama Islam. Masukan Islam ke selatan Thailand bermula apabila salah satu daripada wilayahnya iaitu Patani menjadi pusat perdagangan antarabangsa atas faktor kekayaan hasil bumi yang memberikan kelebihan kepada negara itu, dan tempat tersebut juga menjadi pusat kepada penyebaran Islam di Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-18 dan juga pada awal abad 19. Kegiatan penyebaran agama Islam di selatan Thailand diiktiraf oleh sejarawan antarabangsa di mana mereka menyifatkan bahawa usaha-usaha yang dilakukan untuk memastikan Islam dapat diterima di selatan Thailand, walaupun pada hakikatnya ia hanya diterima masuk ke dalam beberapa wilayah saja. Ialah kebangkitan minoriti Islam Moro di Filipina. Kesultanan Sulu merupakan bukti kepada pertapakan awal masyarakat Islam di Filipina sebelum daripada kedatangan kuasa kolonial lagi. Bangsa Moro merupakan masyarakat minoriti Islam yang bangkit menentang kuasa kolonial iaitu Spanyol dan juga Amerika Syarikat, di mana kuasa Spanyol telah menindas dan juga berlaku kejam kepada masyarakat Islam yang lebih mengutamakan masyarakat Kristian. Bangsa Moro menentang Amerika Syarikat disebabkan oleh keinginan Amerika Syarikat mengasimilasikan masyarakat Islam dan juga masyarakat Kristian membentuk sebuah pentadbiran tunggal di Filipina. Oleh itu penentangan
kebangkitan Islam di Filipina berlaku dalam bentuk penentangan revolusioner radikal yang digerakkan oleh pemuda Islam yang dikenali sebagai MNLF, iaitu The Moro National Liberation Front yang diketuai oleh Nur Maisuri. Dalam hal ini, penentangan dan juga kebangkitan Islam di Filipina ini disifatkan oleh kuasa kolonial dan juga kuasa hegemoni yang lain sebagai sebuah tindakan terorisme yang masih berlanjutan sehingga ke hari ini. Kedatangan Islam di Tanah Melayu bermula pada awal abad ke-7 yang dibawa oleh para ulama yang rata-ratanya adalah golongan pedagang, di mana peranan dakwah yang dibawa oleh pedagang menjadi titik tolak kepada kebangkitan Islam di rantau Tanah Melayu. Selepas sahaja kebangkitan Islam berlaku, muncul golongan pendakwah yang diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim, di mana proses dakwah yang menggunakan konsep tauhid antara konsep kesederhanaan dalam Islam pada peringkat awal proses Islamisasi. Penyebaran dan kebangkitan Islam di Melaka pada abad ke-15 telah menjadikan ianya sebagai sebuah pusat perkembangan Islam, terutama dalam penggubalan undang-undang mengikut hukum syariat, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Kebangkitan Islam di Tanah Melayu juga boleh dilihat melalui gerakan muda yang memperjuangkan kebangkitan Islam di Tanah Melayu, di mana gerakan ini dilihat sebagai satu gerakan yang berpemikiran progresif dengan mengembangkan kebangkitan Islam berdasarkan kepada ketamadunan, di mana gerakan ini telah menerbitkan satu majalah yang dikenali sebagai Majalah Al-Imam pada tahun 1906 yang menyentuh masalah fikah dan juga akidah, di mana perjuangan yang dibuat oleh gerakan muda ini berfokuskan kepada pembangunan umat Islam dalam agama agar tidak bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan juga Sunnah. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada gerakan Islam yang berlaku di Indonesia, di mana berlakunya penubuhan Muhammadiyah. Ini adalah merupakan sebuah organisasi kaum muda yang ditubuhkan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta, dan gerakan ini telah berkembang luas di seluruh Indonesia. Tujuan misi utama gerakan Muhammadiyah ini adalah untuk menyebarkan serta memperluaskan lagi ajaran Nabi Muhammad SAW yang bermotifkan untuk membersihkan ajaran Islam kembali berlandaskan dengan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Hal ini demikian kerana sebelum berlakunya kedatangan Islam di Indonesia, masyarakat tempatan di Indonesia telah mengamalkan beberapa kepercayaan lain, sebagai contoh Dainisme, Animisme, Buddhisme dan juga Hinduisme. Jadi kepercayaan yang lama ini telah sebati dalam masyarakat tempatan dan menyebabkan selepas kedatangan Islam berlakunya campur baur antara kepercayaan lama tersebut dan juga terhadap ajaran agama Islam. Jadi berlakunya ajaran Islam yang terpesong yang diamalkan oleh masyarakat tempatan. Jadi disebabkan itu gerakan Muhammadiyah ini berjuang untuk memperluaskan ajaran agama Islam yang sebenar dalam masyarakat tempatan. Dapat disimpulkan bahawa kebangkitan Islam merupakan salah satu konsep yang merujuk kepada usaha yang dilakukan oleh golongan-golongan yang lebih dikenali sebagai mujadid. Usaha yang dilakukan adalah untuk memurnikan ajaran agama Islam yang menuntut ke arah pelaksanaan ijtihad berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Terdapat pelbagai ciri yang mendasari konsep kebangkitan dalam Islam. Antara ciri yang utama ialah memahami asas-asas yang mendasari agama, menilai kebudayaan yang dianuti serta pelbagai kecenderungan dari sudut pandangan Islam, dan menegakkan undang-undang hukum Islam bagi memastikan aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat adalah berlandaskan prinsip-prinsip dalam Islam. Secara umumnya, kebangkitan Islam yang berlaku dapat dilihat menerusi dua aspek kebangkitan, sama ada melalui kebangkitan secara fizikal ataupun spiritual. Kebangkitan Islam yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Asia Tenggara terutamanya mempunyai misi serta tujuan yang kukuh. Antara misi-misi tersebut adalah untuk menjaga agama daripada tergelincir daripada landasan yang asal. Kebangkitan Islam juga turut tercetus apabila berlakunya penindasan, penafian hak, diskriminasi dan juga pelbagai faktor-faktor yang lain, sama ada dalam aspek politik, sosial maupun ekonomi.
Pertama sekali, ulasan artikel yang kami pilih ialah bertajuk Asal-Usul Gerakan Pendidikan Muhammadiyah di Indonesia yang ditulis oleh Maman Abdul Majid bin Fas, Muhammad Syukriyo dan juga Ahmad Munafar, yang diambil daripada International Journal of the Malay World and Civilization halaman 65 sehingga halaman 80 yang diterbitkan pada tahun 2014. Artikel ini secara keseluruhannya mengkaji mengenai sejarah gerakan Muhammadiyah di Indonesia yang dapat dilihat dalam 4 bahagian utama, iaitu yang pertama, latar belakang pendidikan yang meletakkan agama Islam sebagai asas utama kepada tertubuhnya sebuah pertubuhan yang dinamakan sebagai Muhammadiyah. Yang kedua ialah mengenai asal-usul Muhammadiyah yang bertitik tolak daripada pengembaraan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pelopor utama kepada pertubuhan ini, di mana beliau hasil daripada pengembaraan ini beliau telah menyadari bahawa masyarakat Islam di Indonesia pada masa itu sangat menyimpang daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Di keempat ialah mengenai institusi pendidikan Muhammadiyah di Indonesia yang terbahagi kepada beberapa peringkat, iaitu peringkat rendah, peringkat menengah dan juga peringkat tinggi, di mana pembentukan institusi ini adalah sangat signifikan kepada masyarakat Indonesia dalam melihat kebangkitan Islam masyarakat di Indonesia disebabkan oleh kejayaan institusi ini dalam membebaskan masyarakat Indonesia daripada belenggu pemikiran dan amalan tradisional yang menyekat mereka daripada mengamalkan agama Islam yang sebenar. Isu utama yang diketengahkan dalam artikel ini berkaitan dengan asal-usul Muhammadiyah, terutama dalam dunia pendidikan yang telah diperkenalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana penubuhan Muhammadiyah ini telah ditubuhkan pada 8 November 1972, merupakan satu gerakan Islam moden yang mana maksud Muhammadiyah itu sendiri membawa maksud kepada pengikut Nabi Muhammad yang berasaskan kepada ajaran agama Islam, di mana idea penubuhan Muhammadiyah ini adalah bagi merealisasikan idea pembaharuan yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilihat lebih praktikal dan berorganisasi bagi melindungi institusi pendidikan pada ketika itu. Jadi langkah yang diambil adalah dengan menggabungkan idea-idea Islam kembali kepada ajaran Al-Quran dan juga Sunnah bagi membuka pintu ijtihad. Hal ini bagi membebaskan orang Islam kepada pembangunan melalui reformasi yang merangkumi aspek akidah, ibadah muamalah dan juga pemahaman ajaran Islam berdasarkan kepada konsep Al-Quran dan juga Sunnah. Okay, baiklah. Seterusnya kita akan melihat kepada kekuatan artikel, di mana terdapat beberapa kekuatan yang dikenal pasti berdasarkan artikel tersebut. Yang pertamanya dapat dilihat bahawa di mana penulis telah berjaya memaparkan keadaan sebenar terhadap pengamalan agama Islam di Indonesia, di mana penulis telah menunjukkan bahawa betapa terpesongnya pengamalan agama Islam dalam masyarakat tempatan di Indonesia daripada ajaran sebenar, sehingga segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan mendapat tentangan oleh beberapa pihak. Seperti yang kita tahu bahawa Kiai Ahmad Dahlan adalah merupakan seorang yang arif dalam hal ehwal agama Islam, kerana beliau telah menghabiskan masa beliau mempelajari dan mendalami ilmu agama Islam di luar negara maupun di dalam Indonesia. Di dalam artikel ini dapat dilihat contoh seperti usaha Kiai Ahmad Dahlan memperbetulkan arah kiblat masjid yang salah. Jadi usaha Ahmad Dahlan tersebut telah mendapat tentangan terutamanya oleh penghulu wilayah tersebut, di mana menganggap bahawa Kiai Ahmad Dahlan telah mengganggu kerukunan beribadah dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat tempatan Indonesia. Jadi, menerusi perkara ini dapat dilihat bahawa pengamalan ajaran Islam yang terpesong tersebut menjadi kebiasaan dalam masyarakat tempatan, sehingga ajaran berdasarkan Islam yang sebenar ditolak. Kelebihan yang seterusnya adalah memperlihatkan di mana penulis menyatakan metod-metod yang digunakan oleh KH Ahmad Dahlan untuk memberikan pendidikan agama Islam kepada pelajar-pelajar sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana metod atau kaedah yang digunakan memainkan peranan yang penting untuk lebih-lebih lagi jika ilmu yang diberikan itu membawa kebaikan kepada penuntutnya.
Metod yang digunakan oleh KH Ahmad Dahlan ini meliputi pelbagai aspek seperti menggunakan metod induktif, bersifat ilmiah dan mengadakan sesi soal jawab untuk mengekalkan fokus pelajar-pelajarnya semasa beliau menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Oleh itu dapat dilihat bahawa metod atau kaedah yang digunakan oleh KH Ahmad Dahlan memberikan manfaat kepada pembaca, terutamanya pembaca yang memegang kerjaya sebagai seorang pendidik untuk diaplikasikan metod tersebut dalam memberikan ilmu kepada anak didik. Selain itu, kelebihan yang boleh diperolehi daripada artikel jurnal ini ialah pendekatan yang berbeza dengan memberi kesedaran kepada pembaca betapa pentingnya teologi Islam. Misalnya, teologi Islam ini tidak hanya sekadar menjadi set ajaran ibadah dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia membebaskan masyarakat dari pemikiran yang merosakkan. Apa yang dilakukan oleh gerakan Muhammadiyah ini wajar dijadikan sebagai contoh kepada umat Islam di Asia Tenggara dan juga seluruh dunia. Selain daripada kekuatan, terdapat kelemahan yang dapat dilihat dalam artikel ini apabila penulis kurang menonjolkan cabaran-cabaran yang telah dihadapi oleh gerakan pendidikan Muhammadiyah di Indonesia sepanjang perkembangannya. Hal ini dikatakan sedemikian kerana penulis hanya menyentuh cabaran yang telah berlaku secara umum sahaja di samping menjadikannya sebagai huraian sampingan untuk menyokong isu kontroversi yang telah dilampirkan oleh penulis. Sebagai contoh, penulis hanya menerangkan kontroversi yang telah ditimbulkan oleh KH Ahmad Dahlan berkaitan dengan isu kiblat yang telah menimbulkan kemarahan Kanjeng Penghulu Khalil Kamaluddin Ningrat. Hal ini menunjukkan bahawa penulis tidak menceritakan secara lanjut dan lebih dalam akan tindakan atau tentangan yang telah diambil oleh Kanjeng dalam mencabar kepimpinan Kiai Ahmad Dahlan. Artikel ini membincangkan tentang asal-usul gerakan pendidikan Muhammadiyah di Indonesia. Muhammadiyah yang ditubuhkan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sebuah organisasi yang sangat signifikan, terutamanya dalam melihat kebangkitan dan juga perkembangan agama Islam di Indonesia. Hal ini juga memberikan kesan teori domino di kawasan sekitar Indonesia, terutamanya negara-negara di Asia Tenggara. Artikel ini mengangkat gerakan pendidikan Muhammadiyah yang memberikan kesan positif kepada agama Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahawa penubuhan Muhammadiyah ini adalah bertujuan untuk mengembalikan Islam kepada ajaran Islam yang sebenar mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Hal ini melibatkan pemisahan Islam di Indonesia daripada pengaruh barat ataupun adat istiadat lama masyarakat Indonesia. Selain itu, penubuhan Muhammadiyah ini menyusun semula doktrin Islam mengikut acuan ataupun perspektif moden. Penyusunan semula ajaran dan pendidikan Islam di samping mempertahankan Islam daripada pengaruh dan juga serangan daripada luar juga merupakan objektif utama dalam penubuhan Muhammadiyah ini. Kelahiran Muhammadiyah secara teologi telah memberikan inspirasi kepada dunia Islam, tetapi dari sudut sosiologinya pula ianya mempunyai konteks dengan kehidupan orang Islam dan juga masyarakat Indonesia sendiri yang boleh kita katakan agak ketinggalan. Namun, selepas idea pembaharuan yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dikembangkan, Islam tidak hanya dipraktikkan secara autentik dengan hanya kembali kepada ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah semata-mata, tetapi turut dijadikan sebagai satu kekuatan bagi mengubah kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya daripada kemajuan dunia moden.